Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bagi mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berhormat Datuk Ustaz Haji Ahmad bin Yahya, Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah, merangkap Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Muhammad Nur, yang dalam perjalanan tempat kita di Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah, yang juga pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat. Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri terdiri daripada Datuk Dr. Hayati Osman dan Ustaz Dr. Fakhruddin Syekh Fakhur Razi. Ketua-ketua Dewan Pemuda, Dewan Ulama, Dewan Muslimat PAS Negeri Kedah, ahli-ahli Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, tetamu-tetamu daripada NGO Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah, NGO Isra, Papisma, Pikat dan lain-lain lagi. Para tetamu-tamu jemputan yang terhadir pada malam ini, setiausaha Dewan Pemuda PAS Pusat serta rombongan, ahli-ahli jawatankuasa PAS kawasan, dewan-dewan, terusnya tuan-tuan, para tetamu yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat mengadakan satu majlis yang kita namakan dana, kutipan dana untuk baik pulih Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Nur. Mereka awal saya tidak mau mencakap panjang karena makanan semua sudah terhidang. Kita mulakan dengan makanan dulu. Dan sebelum itu saya mempersilakan Yang berhormat Ustaz Hanif bin Ghazali Timbalan, Ketua dan Ulama PAS Negeri Kedah, untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا وهو قبيله من حيث لا نراهم. اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك يا أرحم الراحمين يا غفور يا كريم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا.
واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan kathira kepada Yang Berhormat Ustaz Hanif Ghazali atas bacaan doa tadi. Semoga dengan bacaan doa tadi akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita mulakan majlis kita dengan jamuan. Dipersilakan. Tamu-tamu yang baru hadir bolehlah mengambil tempat masing-masing. Banyak lagi meja kosong. Setia pastikan tempat duduk yang kita sediakan mencukupi. dan tiap-tiap sen yang disumbangkan oleh ahli PAS kepada pembinaan komplek ini dengan program, dengan tarbiyah, dengan mesyuarat yang kita jalankan di sini, insya-Allah pahalanya mengalir sehingga hari kiamat. Saya
dan kepimpinan yang ada pada hari ini adalah penyambung kepada apa yang dicetuskan oleh generasi yang lalu. Mereka yang memulakan almarhum Ustaz Fadil, almarhum Ustaz Azizan dan kepimpinan pada waktu itu yang mencetuskan idea pembelian tanah, pembangunan komplek yang kita sebut tadi yang amat istimewa kepada PAS Kedah. Dan di zaman kita usaha sampai ke peringkat berjaya menyiapkan. Jadi harapan kepada generasi yang akan datang bahawa kerja-kerja ini adalah kerja yang berkesinambungan. Maka saya mengharapkan, kalaulah generasi dahulu telah merancang, generasi dahulu telah berkorban apa yang diperlukan pada waktu itu, generasi sekarang juga telah berkorban untuk membangunkan komplek, maka kita mengharapkan generasi yang akan datanglah yang mengambil pula bahagian untuk memanfaatkan, untuk mengisi sedaya upaya untuk mengimarahkan komplek sebaiknya. Wahai kaum muslimin, dengan semangat dan roh kebenaran, berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan obor sinar kebahagiaan, berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan.
pembinaan kompleks pentadbiran PAH Negeri Kedah yang kita saksikan pada malam ini hanya satu percikan cahaya perjuangan Islam, menandakan bahawa Islam ini tidak mati dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Berbeza dengan sebelumnya kewafatan nabi-nabi yang terdahulu. Walaupun Nabi ini Nabi akhir zaman, ditamatkan hayatnya, tetapi hayat Islam tidak mungkin ditamatkan. Merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Islam adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seluruh kuasa-kuasa besar dunia sejak dahulu hingga sekarang tidak mampu menghapuskan cahaya matahari dan bulan, bintang cakrawala, musim-musim dalam alam dunia ini, maka Islam lebih kuat daripada itu lagi. Sejarah menyaksikan Islam dikepung lebih dahsyat daripada apa yang berlaku pada hari ini. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, berlaku peristiwa riddah kabilah-kabilah Arab yang sudah masuk Islam murtad, keluar daripada Islam, mengangkat senjata menentang Islam, disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia, khususnya Parsi dan Rom. Islam yang bermula di Makkah dan Madinah, bumi yang kering kontang yang tidak ada hasil, manusia di situ membawa ubur Islam dalam keadaan yang sangat miskin, terlalu suka untuk membuat projek pembangunan. Tetapi mereka ialah manusia yang dibentuk oleh Nabi SAW mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Dibentuk bukan saja jasad mereka, roh mereka dan akal mereka. Mereka percaya bukan saja kepada Islam itu, mereka percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan menghadapi perasaan yang menekan dalam diri kamu sendiri, mengerjakan amal ibadat, mengerjakan kerja Islam, dan bersabarlah kamu menghadapi ancaman dan tentangan musuh-musuh kamu, dan ribat, tetap teguh laksanakan tugas di mana saja kamu berada dan diletakkan, sama ada di hadapan, di belakang, di kepala, di ekor, di atas, tetap istiqamah dengan Islam dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Wala yansurannallahu man yansur, innallaha laqawiyyun aziz. Demi sesungguhnya Allah berjanji untuk menolong siapa yang menolong untuk menegakkan agamanya, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Allah mendidik para sahabat generasi awal di dalam Al-Quran untuk menjadi contoh per generasi perjuangan Islam sehingga hari ini. Bukan saja dinyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang dapat dilihat di bawah kisah Nabi-Nabi zaman dahulu. Terlalu banyak di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Nuh alaihi salam berjuang menegakkan akidah tauhid, menegakkan Islam, menghadapi golongan al-malak, pemimpin-pemimpin dan rakyat biasa. Hanya segelintir pengikut Nabi Nuh. Riwayat yang paling ramai 80 orang. Tanding pilihan raya sah tak dapat deposit, hilang deposit. Orang menganggap perjuangan ini akan mati. Setelah 950 tahun, 950 tahun Allah melanjutkan usia Nabi Nuh AS. Musuh-musuhnya dibinasakan oleh Allah dengan taubat. Nuh dapat menegakkan Islam bersama dengan keluarga dan pengikut-pengikutnya. Ibrahim AS menghadapi Raja Namrud yang memerintah kuasa besar tunggal dunia, kerajaan Babylon. Sebatang karah menghadapi Raja Namrud. Setelah Namrud kalah berdebat, Ibrahim dicampak dalam api. Kita baca kisah-kisahnya. Allah menunjukkan mukjizat kekuasaan. Ibrahim dihalau dari tanah airnya oleh keluarganya dan kerajaannya, berhijrah ke Palestin. Ibrahim dapat melangsungkan perjuangan, melahirkan zuriat nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan itu bukan mesti dilihat di zamannya, mungkin beberapa generasi. Namrud dibinasakan oleh Allah. Nabi Musa AS, Rasul Ulul Azmi, menghadapi kerajaan yang paling zalim dalam sejarah manusia, menguatkuasakan undang-undang menyembelih anak lelaki, membenarkan anak perempuan saja untuk melumpuhkan perjuangan Islam. Fir'aun menggunakan kekayaan, menggunakan bala tentera. Musa berdoa kepada Allah, qala rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
Musa berdoa, wahai Tuhan, Engkau beri kepada Fir'aun harta benda yang banyak. Dengan harta benda itu, Fir'aun dan pembesar-pembesarnya menyesatkan orang ramai. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka. Tutupkan pintu hati mereka. Mereka tak akan beriman melihat azab yang pedih. Musa merayu kepada Allah. Allah menjawab, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Tuhan berfirman, wahai Musa, doa kamu diperkenankan. Aku perkenankan doa kamu. Tetapi ada dua syarat. Fastaqima, beristiqamah, ikut jalan yang betul. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan terpengaruh, terikut dengan orang yang tak mengerti. Dua syarat kemenangan. Yang pertama, istiqamah, berada jalan yang betul, tak berganjak di atas prinsip, di atas dasar. Perkara cabang boleh berubah, taktik strategi boleh berubah, dasar dan matlamat tidak boleh berubah, mesti beristiqamah. Yang pertama, istiqamah di atas dasar Islam yang diperjuangkan, kitab Allah, dasar-dasar yang asas, rukun-rukun yang teguh. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikut jalan orang yang tak mengerti. Tak mengerti ini yang pertama, nak menang cepat. Kalau boleh hari ini berjuang, besok menang, 2-3 minggu menang. Yang kedua, putus asa, tak ada harapan Islam boleh menang. Dua jenis manusia ini yang tak mengerti, tak tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mau menang cepat. Ada ulama tafsir mengatakan jarak dan terwahyu, qad ujibat da'watukum, aku perkenankan doa kamu berdua. Dengan Fir'aun dia tenggelam bersama bala tenteranya selama 40 tahun. Bukan hari ini Musa berdoa, besok Fir'aun dibinasakan. Selama 40 tahun. Tujuannya Allah mahu menapis mereka yang mendukung perjuangan Islam, yang menyertai perjuangan Islam ini. Kita melihat malam ini satu contoh yang kecil percikan perjuangan Islam. Mendirikan komplek dengan rakyat yang bertani jual padi, derma sedikit-sedikit, berapa ramai sangat boleh derma banyak. Orang Melaka mustahil boleh buat bangunan ini. Ini satu contoh kita saksikan. Kini kita berjaya memerintah 3 kerajaan negeri, dapat bersama kerajaan pusat dengan satu mukaddimah, baru mukaddimah, baru gear 1, bukan gear 5 lagi. Kita mesti faham. Saya ucapkan syabas kepada PAS Negeri Kedah yang tak serik-serik di Kelantan dan Terengganu. Kalau Johor ada kawasan yang tak balik deposit, Kedah pun ada kawasan don't tak balik deposit, Terengganu pun ada, Kelantan pun ada. Bukan semua kawasan kita kuat. Apa yang menarik pengikut kita yang kawasan yang tak balik deposit, kerja kuat sama dengan kawasan yang kuat. Ini yang penting. Yang bertanding pilihan raya tak beralih, seronok tak ada pilihan raya. Setiap kali saya melawat tempat negeri yang ada pilihan raya, bukan negeri macam Kedah, Kelantan, negeri yang lemah-lemah ni, tanya calon boleh menang, boleh menang. Kawasan ada berapa? 1 kawasan. Ini perasaan jiwa besar yang ada dalam tiap-tiap ahli kita yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita saksikan satu hasil yang terserlah di Kedah, bangunan komplek penampilan negeri Kedah yang tersergam macam dah jadi kerajaan pusat. Ini hebat, menandakan kita tidak lemah, kita ada kekuatan. Oleh kerana itulah musuh-musuh parti kita paling ramai daripada parti lain. Kita paling mencabar daripada parti lain. Dan kita parti yang paling lama boleh melangsungkan perjuangan sehingga hari ini. Parti lain bila pemimpin mati, parti pun mati. Pemimpin lemah, parti pun lemah. Kita tidak. Kalau ada pemimpin yang lemah, ada yang ambil alih melangsungkan perjuangan. Ini kehebatan kita. Tidakkah Allah berjanji dalam Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu orang Arab bakhil, kedekut, pengecut, tak mahu menegakkan Islam ini, Allah tukar kaum lain daripada kamu dan mereka tidak seperti kamu. Ini ambaran Allah pada orang Arab di zaman dahulu. Ayat ini dan akhir surah Muhammad menandakan Allah Ta'ala tetap memelihara agamanya, memelihara Islam. Barang siapa yang bersama dengan Islam, selamat dunia, selamat akhirat. Barang siapa yang tak bersama dengan Islam, celaka dunia, celaka di akhirat. Kita mahu selamat dunia, selamat akhirat. Ini keyakinan kita. Firman Allah Ta'ala, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Jangan kamu merasa hina, merasa lemah menghadapi lawan-lawan kamu yang kaya, yang kuat, yang ramai, yang canggih. Jika kamu merasa sakit menjalankan kerja menegakkan Islam, mereka juga sakit seperti kamu. Risau, takut kalah. Lebih takut pada kita lagi. Kita biasa kalah, tak apa. Dia selalu menang. Bila kalah sekali lembek lutut. Jangan merasa hina.
jika kamu melihat musuh-musuh kamu dalam keadaan begitu. Mereka sakit, mereka takut kalah. Kita tak takut, kita langsungkan perjuangan sampai akhir hayat. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Di sana ada kelebihan. Kamu berharap daripada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Harapan kita kepada Allah, kenapa? Kita letakkan Islam yang dijunjung, Islam di hadapan, Islam yang ditegakkan. Akhirnya saya ucap banyak terima kasih kerana diberi peluang mendapat fadilat meresmikan kompleks yang sangat bermakna ini. Sudah tentu mereka yang menyumbang, mengerahkan tenaga, mendapat pahala yang lebih besar sehingga 700 kali ganda dan lebih daripada itu lagi. Berbeza dengan menyumbang pada orang fakir miskin 10 kali ganda, tapi menyumbang kepada menegakkan Islam 700 kali ganda. Mengapa begitu? Kerana orang miskin kita nampak dia tempang, dia lumpuh, dia lemah, dia buta, tapi sumbang pada Islam ni tak tahu bila menang. Yang bekerja ni nampak kuat-kuat, pakai kereta gagah-gagah belaka, macam tak percaya je. Ini ujian. Oleh kerana itulah penyumbang untuk menegakkan Islam pahalanya sangat besar. Kita menyumbang dapat pahala, yang khianat dapat dosa. Kita menyumbang, dia khianat, dia berdosa, kita tidak dapat pahala. Ibnu Katsir sebut dalam tafsirnya bagaimana seorang dermawan menderma. Ni umat Nabi zaman dahulu derma kepada seorang yang tak dikenali, rupanya orang tu kaya. Lalu orang mencemohkan dia derma pada orang kaya, tak ada guna. Bila dia dengar sedih dia silap beri ke orang yang kaya. Malam yang lain dia cari, dia derma pada yang pencuri. Orang kata, oh derma pada pencuri tak ada guna, dia sedih. Malam ketiga derma pada pelacur. Kita derma pada pelacur tak ada guna dia ni, dia sedih. Tiba-tiba berkat derma dia yang kaya jadi dermawan. Kerana aku bakhil, dia tidak bakhil, pemurah, mengisapkan dirinya. Yang mencuri berhenti mencuri, yang jadi pelacur bertaubat. Ini keberkatan sumbangan yang ikhlas. Itu sumbangan kepada salah tempat. Apalagi sumbangan yang kita nampak tempatnya tersergam, dengan megah dilaksanakan, ditunaikan sungguh-sungguh. Sudah tentulah sumbangan kita di masa akan datang lebih banyak lagi. Dan dengan lafaz siru ala barakatillah, kita rasmikan bilik ini dan kita rasmikan kompleks kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung semula majlis kita pada malam ini dengan ucapan-ucapan dan penyerahan sumbangan untuk dana baik pulih Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Nur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya bagi pihak PAS mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh kawasan-kawasan yang tidak jemu-jemu untuk memberi sumbangan untuk PAS Kedah. Kita sudah pun selesai pembinaan pejabat pentadbiran kompleks PAS Kedah yang tuan-tuan sendiri boleh lihat keindahannya yang ada di hadapan tuan-tuan sekalian. Dan saya meminta tuan-tuan dan puan-puan supaya selepas ini naiklah tingkat 1, tingkat 2 sampailah ke tingkat 6. Lihatlah apa yang ada di bangunan pentadbiran kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah setakat ini penggunaan pejabat pentadbiran kita sangatlah menggalakkan. Boleh dikatakan setiap hari
adalah mesyuarat, perjumpaan, perbincangan, aktiviti-aktiviti lain, sama ada di peringkat Dewan Pemuda Muslimat, ulama, Badan Perhubungan PAS Negeri, lejnah-lejnah, NGO dan sebagainya. Aktiviti kita ni banyak digunakan di sini. Dan setelah selesai pejabat pentadbiran kita dapati dewan yang kita bina sebelum ini agak dhaif. Bumbung sudah bocor, lantai pecah, cermin tingkap pun dah pecah, aircon pun tidak berfungsi sangat, dan berbagai-bagai lagi lah yang kita perlu baik pulih. Alhamdulillah pada bulan April 2021 baru-baru ini, sempena dengan munakasyah ucapan dasar yang dihadiri oleh Naib Presiden Datuk Muhammad Amar Abdullah, kita telah pun melancarkan derma untuk pembinaan untuk baik pulih Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Noor dengan kos RM940,000. Alhamdulillah setakat ini kerja-kerja berjalan dengan lancar dan cepat. Bumbung yang hijau yang ada di bawahnya dengan span dah pasang dah. Kalau tuan-tuan masuk lepas ni ada program, kalau hujan lebat di luar tak sedap, keluar-keluar tengok tu dia hujan tak dengar. Tu. Lantai pun dah siap, dinding-dinding pun dah mula buat. Yang duk tinggal setakat ni di atas tu alukarbon. Nama istilah baru alukarbon. Bukan bahasa Pakistan yang saya pakai baju ni, bahasa Melayu jugalah. Nama alukarbon. Lepas ni kalau tuan-tuan mai daripada Al-Staq ke mai daripada Sungai Petani, tak nampak dah zing-zing tu, nampak alukarbon. Ya. InsyaAllah akan siap menjelang muktamar PAS Pusat pada 3 dan 4 hari bulan November, bulan 9 ini, September ini. Dan kerja-kerja berjalan dengan lancar dengan sumbangan-sumbangan tuan-tuan dan puan-puan lah yang akan menyiapkan lagi baik pulih ini. Malam ini kita mengadakan majlis malam ni kira majlis sumbangan saja tuan-tuan. Sebelum mai kena kutip duit, bagi dah beli meja 3,000, beli meja hak yang 1,000, hak 5,000 pada hak 10,000 pada. Terima kasih kepada Yayasan Amal beli meja hak lebih ratus ribu lagi. Tepuk tangan sikit. Kemudian kita akan buat penyerahan sumbangan daripada cawangan-cawangan yang kita kutip satu cawangan RM600. Kita ada 1,380 cawangan lebih-lebih. Dan kita tak anggaplah semua yang bagi, kita anggap 1,000 cawangan akan bagi. Kalau kali 600,000 dah. Ini kekuatan yang ada kepada kita tuan-tuan sekalian. Dan Alhamdulillah cawangan-cawangan mula memberikan sumbangan-sumbangan. Malam ini kawasan-kawasan akan membawa sumbangan-sumbangan tersebut, akan berikan kepada Pesuruhjaya PAS Negeri untuk menyiapkan dewan kita. Dan masa yang sama selagi tuan-tuan kena bersedia dah, kita akan buat kutip derma jihad pula dah. Hak yang doa ada terasa malam ni nak makan teh tarik kat tepi jalan tu, batalkan niat tersebut, bagi sumbangan ke penutup pada malam ini. Jadi kena siap sedialah penderma-penderma kita malam ini. Jadi malam ni kira malam derma semua-semua dah. Malam Jumaat, malam ni esok hari Jumaat, jadi kita pakat-pakat derma lah setakat mana untuk PAS Negeri Kedah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi meneruskan program kita pada malam ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Najmi bin Haji Ahmad, Pengurusi Jawatankuasa Kompleks PAS Kedah, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Yang dikasihi saudara pengacara majlis Ustaz Musaddaq bin Haji Ahmad, yang berhormat Datuk Ustaz Ahmad Yahya, Pasruhjaya PAS Negeri Kedah, yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi bin Muhammad Nur, Timbalan Pasruhjaya PAS Merangkap, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, timbalan-timbalan Pasruhjaya yang berusaha, Ustaz Musaddaq Haji Ahmad Setiausaha Badan Perhubungan, ketua-ketua Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat, ahli-ahli Badan Perhubungan, ahli-ahli yang berhormat, tetamu daripada NGO, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam masa yang ringkas ini, izinkan saya mengambil kesempatan mengalu-alukan kehadiran saudara-saudari sekalian ke majlis makan malam anjuran Lajnah Pembangunan Kompleks Sempena Pra-Muktamar PAS ke-68 yang dijangka akan berlangsung di kompleks ini pada September akan datang, insya-Allah. Kita merasa amat bertuah kerana PAS Kedah sekali lagi dipilih menjadi tuan rumah kepada acara tahunan yang cukup bermakna. Oleh itu, dalam menggalas amanah besar ini, kita seharusnya mempamerkan keupayaan mengendali dan mengurus apa yang telah diamanahkan kepada kita, dan kita akan menguruskan sebaik mungkin yang boleh, insya-Allah. Kita harap kemampuan mengurus kita dirasai kepuasan oleh para perwakilan, pemerhati dan tetamu, dan kalau boleh kita jadikan sebagai benchmark kepada pengurusan yang akan datang. Oleh itu, antara tindakan yang sedang berjalan dengan giatnya sekarang ini ialah membaik pulih Dewan Datuk Fadil Nur yang menjadi Dewan Persidangan Muktamar, di mana anggaran belanjawannya mencecah RM940,000, hampir 1 juta. Dan ini tak termasuklah VO yang mungkin akan berlaku dalam menyiapkan menyempurnakan pembinaan itu. Di mana kita tahu angka ini bukan mudah untuk dikumpul oleh ahli-ahli kita, oleh ahli-ahli PAS yang majoritinya terdiri daripada petani, daripada penoreh, daripada pesawah, nelayan, pencari rotan dan madu. Ini madu kelulu, jangan salah tafsir tuan-tuan sekalian. Namun golongan inilah yang menjadi aset asas kepada perjuangan ini sejak berdekad yang lalu. Inilah nikmat perjuangan. Ada galah pegang bersama, mengait buah di hujung dahan. Tidak terasa berlenguh lama, kini sudah menjadi kenyataan. Rasa tak puas hati kalau saya tidak melakarkan khusus ucapan terima kasih kepada ahli Lajnah Pembangunan, terutama kepada adinda saya yang dikasihi Ustaz Musaddaq, yang amat komited dan bersabar di dalam merancang, mengatur serta berurusan dengan pihak-pihak luar yang tentunya ada berbagai kekangan dan kerenah birokrasi yang menyulitkan. Selain itu, tidak ketinggalan ucapan terima kasih kepada kontraktor yang sanggup melayani kehendak kita yang mau disudahkan mengikut jadual dalam tempoh yang begitu singkat. Sekadar itu ucapan aluan saya, dan saya mengharapkan semua ahli-ahli kawasan-kawasan terus memberi komitmen yang tinggi di dalam menyempurnakan tugas kita, dan
dalam melihat kemercuan tanda keagungan perjuangan PAS Kedah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Najmi bin Haji Ahmad, pengurusi Jawatankuasa Kompleks PAS Kedah, dan terima kasih kepada ahli-ahli Jawatankuasa Kompleks seperti mana yang telah disebutkan oleh Datuk tadi di atas pengurusan pembinaan bangunan kompleks dan sekitarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agenda yang seterusnya ialah kita menerima sumbangan-sumbangan daripada kawasan-kawasan dan NGO-NGO. Dengan itu, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah bersama dengan pengurusi Jawatankuasa Kompleks untuk menerima sumbangan. Mohon kawasan-kawasan dapat berada di hadapan inilah setiausaha ataupun YDP berada di hadapan ini untuk mempercepatkan majlis kita. Kita mulakan majlis kita ni dengan sumbangan daripada PAS Langkawi. Kita ikut daripada utara. Langkawi tak sampai wah, lebuk terlepas. Okey, teruskan dulu dengan kawasan Jerlun. Muslimat, nasilah Langkawi muslimat yang tak makin muslimat. Silakan. Kawasan lain minta potong sebab sini untuk percepatkan majlis kita. Saya nampak setiap usaha kawasan tu saya panggil. Terima kasih Langkawi yang memang tak jemu-jemu menyampaikan sumbangan. Kutip semua ahli mereka. Saya tak nyatakan jumlah di sinilah, saya tak dapat maklumat sepenuhnya. Silakan kawasan Kubang Pasu. Setiausaha Kubang Pasu, ya, komitmen daripada ahli-ahli dapat menyampaikan sumbangan kita pada malam ini. Pada sumbangan seterusnya daripada PAS kawasan Merbuk, ada ya? Merbuk. Sumbangan seterusnya daripada kawasan Sik. Saya nampak Sik ada. Sumbangan seterusnya daripada kawasan Padang Serai. Sumbangan seterusnya daripada kawasan Alostar. Sumbangan seterusnya daripada kawasan Sungai Petani. Sumbangan seterusnya daripada kawasan Kuala Kedah. Sumbangan seterusnya daripada kawasan Kulim. Lepas jual derian baru ni banyak cawangan-cawangan. Terima kasih Ustaz Khairi. Sumbangan seterusnya daripada kawasan Pokok Sena. Ya, Pokok Sena. Kadang tak nampak menari ya. Kulim. Pokok Sena. Sumbangan seterusnya daripada ada tidak? Ada setengah tu yang tak bersedia untuk serah malam ni, tak apalah kita serah kemudian. Pendang, dipersilakan Pendang. Lepas tu kira duit lagi kot. Ada tak Pendang? Timbalan dia sebut, ke YDP dia sebut. Tak sampai. Kawasan seterusnya Padang Terap ada. Kawasan seterusnya daripada Jerai. Dah terlupa nak sebut Jerai. Mana Benari ya? Tak ada, wahai jenuh. Kok mana Jerai ni?
Lepas nak serah, lepas tengah petik pula ni. Jadi nak serah lambat sikit, jadi mungkin banyak lah. Nampak tak apa tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini penyerahan daripada kawasan-kawasan, insya-Allah kawasan-kawasan akan serahkan kepada pegawai keuangan kita. Dan seterusnya untuk menerima sumbangan pada malam ini, kita mempersilakan NGO yang besar di negeri Kedah, NGO yang banyak menyampaikan sumbangan-sumbangan kebajikan kepada rakyat, NGO yang banyak mengadakan program-program di luar negara, sama ada bina masjid, sama ada majlis korban. Jadi kita kena support NGO ini, iaitulah Yayasan Amal Malaysia Negeri Kedah yang telah menyampaikan sumbangan sebanyak RM200,000. Silakan Pak Jo sebagai ketua dan diikuti Ustaz lah dan yang ni kesan-kesan lain. Sebenarnya duit dah masuk lah pun, dah transfer lah, cuma tak tengok ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana NGO ini yang telah menyumbang untuk membuat lantai, khususnya lantai kompleks kita yang berharga RM200,000 lebih. Dan kalau ada NGO ataupun individu yang nak sumbang khas untuk bumbung, boleh kita buka. Kalau ada RM200,000 juga ke atas lah. Terima kasih kepada Yayasan Amal Malaysia Kedah, Pak Jo, Ustazlah yang telah menyampaikan sumbangan. Lepas ini bolehlah guna dewan kita untuk acara-acara yang seluruhnya, tapi kena sewa juga lah. Sewa tetap kena sewa. Tuan-tuan dan puan sekalian, bagi meneruskan acara kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya silakan Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Yahya Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah menangkap Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Pusat untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Musaddaq Haji Ahmad, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri, selaku pengurusi majlis pada malam yang mulia ini, yang kita raikan yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Maknor, Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri, juga Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Fakhruddin Syekh Fakhrul Razi, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri, Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri, Yang Berhormat Datuk Najmi Ahmad, Pengurusi Jawatan Kuasa Kompleks dan Harta PAS Negeri Kedah, Ashabul Fadilah, Ketua-Ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat di HPP, As-Sabiqun, seluruh ahli-ahli Badan Perhubungan PAS Negeri, seluruh pimpinan di semua peringkat, NGO, para penyumbang, para dermawan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia-Nya. Pada malam ini buat sekian kalinya kita berkumpul.
atas nama Majlis Jamuan Dana untuk pembinaan ataupun baik pulih Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Nur, yang sama-sama kita diberikan kefahaman betapa perlunya Dewan itu untuk dibaik pulih dan dinaik taraf, lebih-lebih lagi sebagai persiapan untuk kita menghadapi muktamar yang tidak lama lagi, iaitu di awal bulan September saja. Dinding tak ada. Berlangsungnya muktamar pada tahun 2017 agak lebih sempurna lah, kerana kita sudah ada pengalaman tahun 2006 dan kita optimis pilihan raya 2018 kita akan mencapai kejayaan. Allah Maha Berkuasa menentukan PAS Kedah memperolehi 15 kerusi. Tak cukup lagi untuk bentuk kerajaan, tapi Tuhan yang Maha Berkuasa, tuan-tuan, tahun 2020 kita dapat membentuk kerajaan bersama dengan rakan-rakan muafakat, dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Maknor mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah dari PAS, orang yang kedua dari PAS. Jadi banyak pihak melihat muktamar ada kaitan yang rapat dengan pilihan raya. Muktamar ada kaitan yang rapat dengan kejayaan dan kemenangan PAS Kedah. Maka optimis kita, tafaul dengan satu harapan, insya-Allah muktamar yang akan berlangsung 2022 ini memberi satu isyarat tekad kepada seluruh kepimpinan ahli PAS di negeri Kedah bahawa selepas daripada muktamar ini akan berlangsung pilihan raya umum yang ke-15, PAS Kedah akan sekali lagi insya-Allah dipilih oleh rakyat untuk menjadi kerajaan dan dipilih oleh rakyat untuk mengurus tadbir kerajaan negeri. Jadi ini tuan-tuan, kalau kita lihat apa rasionalnya PAS Kedah dipilih sebagai tuan rumah untuk muktamar pada kali ini. Yang kedua, sejarah kita bila jadi tuan rumah, tiap-tiap kali kita jadi tuan rumah, baik 2006, baik 2017, kemudian akan berulang pula pada 2022 ini, kita akan mengembeling tenaga sedaya mungkin untuk buat yang terbaik. Tahun 2006 walaupun belum ada bangunan komplek, hanya ada bangunan dewan sahaja, pun kita dapat laksanakan dengan cukup baik. Bahkan tuan-tuan, almarhum Ustaz Azizah lah pada waktu itu, dia gembeling tenaga seluruh di peringkat kawasan. Kita buat muktamar dan kita jadi tuan rumah, bagi beza dengan tuan-tuan rumah di negeri-negeri lain. Antara perbezaan, semua kawasan dilibatkan. Sediakan rumah, sediakan penempatan, sambut perwakilan, mai duduk di kawasan-kawasan kita, di penempatan-penempatan kita, dan diminta pada waktu itu kita hak jadi tuan rumah, tolong sediakan sarapan, jamuan, makan, layan, santuni para perwakilan yang berada di kawasan kita masing-masing. Cukup berkesan tuan-tuan. Yang pada waktu itu kita belum jadi kerajaan. Dan alhamdulillah 2017 juga kita sedaya upaya menyantuni para perwakilan yang kita anggap tetamu kita. Tahun ini satu sejarah yang penting juga kepada PAS Kedah, kita jadi tuan rumah dalam keadaan
kita sebagai kerajaan. Yang sudah tentu kalau 2006 kita boleh buat yang terbaik, 2017 boleh buat yang terbaik, 2022 orang nak saksikan yang lebih baik daripada itu. Ini yang jadi cabaran ni. Dan alhamdulillah, selepas daripada kita menerima tanggungjawab sebagai tuan rumah, tuan-tuan pun saksikan apa yang berlaku di muktamar. Diumumkan PAS Kedah akan menjadi tuan rumah, kita balik mula bekerja. Apa yang perlu untuk kita laksanakan pada waktu itu kita buat. Termasuk sebagaimana disebut oleh Ustaz Musaddak, perkara yang cukup penting ialah kita kena baiki, kita kena tambah baik bangunan ataupun Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Noor, kerana lebih daripada 20 tahun, saya kira usia 20 tahun dah bangunan itu yang atapnya dah bocor, silingnya dah mula melengkung jatuh, lantai pecah dan berbagai-bagai masalah yang lain. Sampai program yang terakhir kita buat bersama dengan Datuk Muhammad Amar, tuan-tuan sendiri pun dapat saksikan, lampu pun tak apa menyala dah, aircon pun tak sejuk dah. Jadi kita rasakan bahawa kita perlu memberi sentuhan semula. Tuan-tuan, sentuhan 2001, sentuhan 2004, sentuhan 2006 boleh kekal hingga 20 tahun selepas itu. Boleh dimanfaatkan begitu lama. Berapa banyak ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada generasi yang lalu. Maka kita mengharapkan apa yang kita bagi pada hari ini, pada malam ni. Saya mewakili Badan Perhubungan PAS Negeri sangat menghargai sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan perempuan dari kawasan-kawasan yang menggerakkan cawangan-cawangan. Kita tahu bukan mudah. Kalau nak kira tu tak apa payah. Nampak cara Ustaz Musaddak kira cukup mudah. 1,300 cawangan, tolaklah 300, ambil 1,000. Satu cawangan 600 kali 600,000. Dapat mudah ya. 600,000 tu angka, tapi nak boleh. Kawasan kena gerakkan, kawasan kena turun, kawasan kena pi kutip, kawasan kena pujuk, kawasan kena fahamkan kepada cawangan-cawangan. Dan alhamdulillah cawangan bagi satu kerjasama yang cukup baik, kawasan bagi kerjasama yang baik. Pakat bawa malam ni, hak tak boleh sepenuh bawa separuh, hak tak boleh separuh bawa suku, hak tak bawa apa kita tuntut. Jadi tuan-tuan, insya-Allah di atas tekad dan kesungguhan ini kita akan dapat saksikan sekali lagi kejayaan kita siapkan Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Noor dengan wajah baru. Jadi kalau kita tengok, lantai pun sudah berbeza, siling pun sudah berlainan, dinding pentas pun nanti akan lain. Kita akan lihat satu wajah baru. Wajah baru itu adalah hasil daripada pengorbanan sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Begitu juga kita menghargai sumbangan daripada NGO-NGO, daripada individu-individu. Hak wakaf lantai, Yayasan Amal kita amat hargai. Kita duk tunggu lagi nak wakaf bumbung, wakaf siling, wakaf dinding, wakaf apa sahaja yang boleh, semuanya kita alu-alukan. Kerana kita memerlukan hampir 1 juta ringgit. Dan tuan-tuan, kita amat yakin apa yang kita beri pada malam ini bukan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam surah Saba ayat yang ke-39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang diinfakkan,
hak kita bagi, yang kita korbankan, hak malam ni kita buat keluar, fahuwa yukhlifu. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jaminan dia akan ganti balik. Pasal apa dia boleh ganti balik? Pasal dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah Tuhan yang Maha Kaya. Tuan-tuan, kita baru selesai melaksanakan ibadat korban. Sembelihan korban kita itu disebut dengan udhiyah. Udhiyah, sembelihan korban 4 hari. Hari-hari nahar, hari 10 sampai hari 13, hari tasyrik. Lepas tu habis. Tapi yang berbaki kepada kita ialah tadhiyah, pengorbanan. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna bila menyebut tentang tadhiyah, tentang pengorbanan, kata Imam Asy-Syahid, apa yang aku maksudkan ialah segala keupayaan yang ditumpahkan, yang diberikan dari jiwa, an-nafsi, wal mali, harta, wal waqti, masa, wal hayati, kehidupan, wa kulla syai', dan tiap-tiap sesuatu yang diberikan, apa sahaja bentuk sumbangan, semua itu menjadi pengorbanan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tuan-tuan perkara yang kita yakini. Sebab itu selalu diingatkan oleh kepimpinan kita bahawa kita kutip, kita lancar derma, kita rayu, kita minta daripada ahli-ahli kita. Ahli kita akan beri bukan pasal dia kaya, bukan pasal dia ada harta terlalu banyak, bukan pasal dia memiliki harta yang melimpah ruah, tetapi dia bagi di atas keyakinan dan keimanan. Maka tuan-tuan, di atas keyakinan dan keimanan itulah kita pakat-pakat berkorban untuk menjayakan hasrat dan cita-cita kita bersama. Saya cukup yakin kalau hak dibina oleh generasi yang lalu dimanfaatkan sampai kita pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan, hak kita bina dan kita siapkan pada tahun ini akan dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang puluhan tahun. Selama itu pahala akan terus mengalir kepada kita yang memberikan sumbangan, infak, yang kita belanjakan harta, pengorbanan dan segala susah payah yang sudah sama-sama kita korbankan. Saya hargai juga seluruh ahli-ahli jawatan kuasa pembangunan komplek yang bermesyuarat, berbincang, berbahas, turun melihat, tengok sendiri apa yang kurang, apa yang perlu, apa yang perlu disiapkan segera, sangat bertanggungjawab. Kita ucap berbanyak terima kasih. Terima kasih kepada seluruh yang di Petua PAS kawasan yang tidak pernah mengungut bila bercakap soal duit. Walaupun mungkin duk nampak dah susah untuk nak dapatkan duit, nampak pula di kawasan pun sedang nak bina itu ini pun perlu duit. Kemudian nampak lagi pengurusan pentadbiran kawasan perlu kepada duit. Tapi bila negeri minta, masing-masing insya-Allah pekat bersedia untuk beri, bersedia untuk korban sebagai bukti komitmen dan kesungguhan kita semua. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadi saya kira itulah yang nak disampaikan pada malam ini. Pasal pengurus dah sebut malam ni bukan malam untuk kita bercakap banyak, tapi malam ni untuk kita terima duit banyak. Jadi sekadar itu, salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala temukan lagi kita dalam majlis yang lain, dan insya-Allah pada waktu itu di dalam Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Nur dengan wajah yang baru insya-Allah. Sekadar itu, wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah. Semoga dengan ucapan tersebut akan memberikan rangsangan kepada kita lagi untuk terus mendapat kutipan daripada cawangan-cawangan, khususnya menyiapkan Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Noor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kutipan derma kita pada malam ini, tadi kita kutip sebanyak 269,696 ringgit. Dan saya bisik dengan WABMB, dia kata tak cukup dengan jumlah ni, dia kena bagi banyak lagi sampai 300. Jadi untuk nak cukup sampai 300 ini, tuan-tuan tolaklah, kena kutip banyak mana lagi. Jadi untuk nak tampung ni, saya lancarkan derma kilat pula, derma jihad pula. Kutip lagi, kerja kutip derma malam ni. Anak minum teh tarik itu tu tak apalah boleh. Teruskan kutipan. Tuan-tuan dan puan-puan, satu NGO daripada Yayasan Isra juga untuk nak menyampaikan sumbangan daripada pembawa pada malam ini. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yayasan Isra, wakil pada Yayasan Isra untuk sampaikan sumbangan kepada Yang Berhormat Datuk Pesuruhjaya PAS Negeri. Dipersilakan di bawah ajalah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kutipan diteruskan. Pastikan setiap orang menyampaikan sumbangan walaupun sikit, RM1 ke RM2 ke. Pastikan pengutip-pengutip dapat ke jumpa setiap orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sambil kita kutip derma dan kita lihat agenda akhir kita pada malam ini ialah tayangan multimedia pembinaan Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Noor. Silakan IT.
Terima kasih kepada unit IT yang telah menayangkan sikit multimedia kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah gambaran pembinaan ambil pulih Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Nur. Dan kalau kita tengok di atas pentas tu, mula-mula kita tak mau buat apa pentas tu, ya, tapi bila ketuk sikit roboh habis, anak-anak makan habis dah. Dia punya pentas tu. Jadi terpaksa kita kena buat lain pentas tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kutipan derma kita ini boleh diteruskan dengan kita buat QR code tu. Ada di hadapan tuan-tuan. Saya sebelum nak balik, tak payah nak derma lah ni, kan kena seluk paket cari duit, seluk paket ambil handphone pun boleh dah. Jadi kalau yang tak sempat derma malam ni, tu QR code ada, tag sikit ya. Lepas tu je naik nombor akaun, masuk lah. Banyak sekupang kat, sekupang tak boleh lah, kurang-kurangnya RM5. RM5 ke atas untuk masuk tabung ni. Tuan-tuan dan sekalian, pakat-pakatlah kita sama-sama derma untuk menyiapkan kompleks ataupun Dewan Datuk Haji Fadil Muhammad Nur. Wakili Badan Perhubungan PAS ni kita dan seluruh tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengucapkan terima kasih kerana menjayakan majlis kita pada malam ini. InsyaAllah kawasan-kawasan yang belum menyerahkan sumbangan akan diserahkan pada masa akan datang. Dan insyaAllah program-program kutipan derma ini kita akan teruskan lagi. Dan tuan-tuan pun saya yakin dan percaya akan membuat renovation ataupun pembangunan di kawasan masing-masing. Dan bagi PAS Kedah, bagi saya untuk setakat ini dululah pembangunan kita. Setiap dewan ni kita rehat sekejap dulu, kita bagi ruang kepada kawasan-kawasan untuk buat di kawasan dulu, insyaAllah. Jadi setakat itulah majlis kita. Semoga ianya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita tangguhkan dengan membaca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.